Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Ustazah harap semua sihat sejahtera bersamping keluarga di rumah. Jom ikuti pembelajaran Ustazah pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, jom kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin. Baiklah murid-murid. Nampak gambar yang Ustazah tunjukkan? Okay. Apakah binatang ini? Ya, penguin kan? Sekumpulan penguin. Ada seekor yang berada di hadapan sekali. Peranan yang seekor itu berada di hadapan. Yang lain berbaris kat belakang. Ini ada kaitan dengan tajuk yang kita akan pelajari hari ini. Jom kita lihat apakah tajuknya. Baiklah murid, tajuk yang ada kaitan dengan penguin tadi adalah sayangi pemimpin kita. Penguin seekor itu berada di hadapan sebagai leader, sebagai ketua, sebagai pemimpin. Okay, ini tajuk kita hari ini. Sayangi pemimpin kita, Pendidikan Islam tahun 5 bidang hadis. Okay, SK 2.1, SP 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5. Okay, buku teks Pendidikan Islam tahun 5 bermula muka surat 38. Baiklah murid-murid, apakah yang kamu akan perolehi pada hari ini? Okay. Saya akan bacakan terus kriteria kejayaan yang akan kamu dapat. Okay. Yang pertama, saya harap kamu boleh membaca satu matan hadis dengan betul dan jelas. Kedua, menyatakan satu maksud memimpin dengan tepat. Ketiga, menyenaraikan 4 daripada 7 ciri-ciri pemimpin dengan tepat. Yang keempat, menjelaskan 4 daripada 6 adab-adab terhadap pemimpin dengan betul. Yang kelima, menerangkan 4 daripada 6 kepentingan mentaati pemimpin. Jom kita mulakan. Baiklah, mari kita baca hadis bersama-sama dengan Ustazah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wat-ta'atu 'ala al-mar'i al-muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bima'siyatin fa idza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Muttafaqun alaih. Apa maksud hadis ini? Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, wajib atas seorang Muslim untuk mendengar dan mentaati kepada pemimpin dalam perkara yang dia suka dan benci, selagi dia tidak diperintahkan melakukan maksiat. Apabila diperintahkan melakukan maksiat, maka tiada kewajipan untuk mendengar dan mentaati. Muttafaqun alaih. Sekarang kita masuk kepada apakah maksud pemimpin. Jom kita lihat. Pemimpin ialah seseorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetuai serta memimpin sesebuah kumpulan, persatuan, organisasi atau negara. Ini maksud pemimpin. Sesebuah kumpulan, persatuan, organisasi atau negara. Mesti ada leader, ketua, iaitu pemimpin. Sekarang kita lihat apakah ciri-ciri pemimpin. Okay, ciri-ciri pemimpin. Okay, yang pertama,
seorang pemimpin mestilah amanah. Mestilah amanah, melakukan tugasan. Dia nak memimpin orang di bawahnya. Dia mesti amanah. Yang kedua, mesti bicaranya lembut, bersopan. Percakapannya sopan santun. Yang ketiga, pemimpin mestilah beriman. Pemimpin mestilah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bekerjasama. Bekerjasama. Seorang pemimpin mesti sentiasa ada sifat bekerjasama dengan orang yang dipimpinnya. Seterusnya, jauhi rasuah. Seorang pemimpin mesti jauhi rasuah. Seterusnya, seorang pemimpin mesti bersifat mengelakkan perpecahan. Kita nak elakkan perpecahan di bawah sesuatu organisasi. Seorang pemimpin tu mestilah tidak mewujudkan perpecahan di bawah pimpinannya. Yang seterusnya, yang terakhir, ciri-cirinya adalah seorang pemimpin mesti adil dan saksama. Seterusnya kepada cara mentaati pemimpin. Bagaimana adab kita terhadap pemimpin? Yang pertama, patuh. Dan sebagai orang yang dipimpin, kita orang bawah, mestilah patuh kepada pemimpin. Patuh kepada perkara yang makruf, yang membawa kepada kebaikan. Yang kedua, kita mestilah bekerjasama dengan hasrat pemimpin. Yang ketiga, kita mesti memilih pemimpin yang adil dan saksama. Yang seterusnya, kita mestilah menasihati. Sekiranya di dalam satu organisasi, dalam sebuah kumpulan, di dalam sebuah persatuan, mestilah ada unsur nasihat, menasihati dan menerima nasihat dengan hati yang terbuka. Yang seterusnya, kita mestilah menghargai jasa dan pengorbanan pemimpin. Seterusnya, kita hendaklah sentiasa mendoakan kesejahteraan pemimpin. Saya harap kamu faham 6 adab-adab mentaati pemimpin ni. Apakah kepentingan mentaati pemimpin? Yang pertama, pentingnya kita taat kepada pemimpin ni. Yang pertama, untuk mengeratkan hubungan. Hubungan antara pemimpin dan orang yang dipimpin. Yang kedua, kita nak elakkan pergaduhan. Kepentingannya bila kita mengamalkan ketaatan kepada pemimpin ni, pergaduhan, perpecahan dapat dielakkan. Yang seterusnya, kita dapat mengembangkan syiar Islam. Dapat mengembangkan syiar Islam. Contohnya, dalam kepentingan mentaati pemimpin negara kan. Kita dapat kembangkan syiar Islam di seluruh negara. Seterusnya, pemantapan iman. Bila kita mentaati pemimpin dalam ma'ruf, dalam kebaikan, iman kita akan menjadi lebih mantap. Seterusnya, kepentingan yang lain adalah menjamin keharmonian negara. Jadi negara kita akan terpelihara lah. Baik. Yang terakhir, negara kita dalam konsep negara akan disegani dan dihormati di seluruh dunia. Baik. Sebagai rumusan, yang terakhirnya, hormatilah dan taatilah pemimpin kita demi kesejahteraan negara. Cuba kamu senaraikan akibat-akibat bila mengingkari arahan pemimpin atau ketua. Cuba senaraikan akibat-akibatnya.
apakah akibat-akibat apabila ingkar arahan pemimpin atau ketua. Cuba senaraikan dalam tulis kamu. Jom cuba uji kefahaman kamu dengan permainan yang Ustazah sediakan ini. Boleh dapatkan link di description video Ustazah. Baiklah anak-anak, jom kita cuba bermain dengan permainan ini. Tajuk sayangi pemimpin kita. Jom start. Kita tengok soalan pertama. Cara mentaati pemimpin. Cuba baca. Sesuai cakap kasar, Yang Ustazah pasti jawapannya adalah A, bekerjasama dalam kebaikan. Yang kedua, soalannya, kepentingan mentaati pemimpin, segani, bersekat dakwah Islam, tidak dihormati, dan hormatian negara tergugat, dan ini, erat hubungan antara pemimpin dan rakyat. Pemimpin negara ialah siapa? Perdana Menteri. Keempat, janganlah mentaati dalam perkara maksiat. Kita kena mentaati. Kita kenalah mentaati dalam perkara makruf. Janganlah mentaati dalam perkara maksiat. Okey. Selesai. Diharap anak-anak dapat memahami isi pembelajaran kita pada hari ini. Taatilah pemimpin. Sekian. Terima kasih kerana menonton video-video Ustazah. Jangan lupa like dan komen video-video Ustazah dan subscribe channel Ustazah Anisa Ahmad.